Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan satu tajuk, iaitu berkaitan dengan isu dan persoalan yang berkaitan dengan haji. Okay, saya Muhammad Iskandar bin Saidum, DDI 20/335, dan rakan saya bernama Muhammad Zul Afzan bin Mulita Elias Hamid, DDI 20/349. Jadi kami harap anda semua faham dengan pembentangan kami ini. Persoalan asas berkaitan dengan haji. Persoalan yang pertama, apakah maksud dari segi istita'ah atau berkemampuan yang merupakan syarat wajib haji? Istita'ah atau berkemampuan bermaksud seorang itu lengkap dalam semua aspek, sama ada rohani, fisikal, mental, jasmani, atau kesihatan, ekonomi, dan sebagainya. Keadaan ini seharusnya perlu dilihat tanggungjawab seorang itu sama ada yang ditinggalkan mempunyai sumber keuangan cukup untuk minum, makan, pakaian, dan sebagainya lengkap. Badan sihat dan keuangan untuk persiapan untuk membayar dam juga harus diambil kira serta banyak lagi. Istita'ah dalam ibadah haji adalah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW saat ditanya tentang istita'ah, yaitu bekal dan kenderaan. Yang dimaksud dengan bekal adalah bekal berbentuk material, pengetahuan, dan kesehatan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kenderaan adalah sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu kenderaan, waktu, kesempatan, dan memperoleh jumlah, yakni kuota, termasuk penugasan. Persoalan yang seterusnya, apakah pemantapan akidah dan syariah penting sebelum melakukan haji? Setiap jemaah haji perlu memantapkan akidah dan syariah dalam persiapan untuk pergi dan setelah pulang daripada mengerjakan ibadat haji. Pemantapan akidah dan syariah penting dalam membentuk akhlak, tingkah laku, dan kesempurnaan amalan dalam Islam. Seterusnya, apakah setiap ibadah haji harus digabung dengan umrah? Jawapannya, ibadah haji dan ibadah umrah adalah dua ibadah yang masing-masing berdiri sendiri. Tidak setiap ibadah haji harus digabung dengan ibadah umrah. Seterusnya, apakah mukallaf yang merupakan syarat wajib haji? Mukallaf dalam syarat wajib haji adalah seorang yang mempunyai kewajipan ibadah haji apabila individu itu mencapai umur, yakni baligh, pandai membezakan yang hak dan yang batil, iaitu mumayyiz, waras, dan tidak gila, serta merdeka, bukannya seorang hamba. Bolehkah berhaji dengan pembayaran kredit dari bank? Jawapannya boleh dan tiada masalah. Pihak perbankan tentu telah memikirkan dengan teliti sebelum mengeluarkan dan bersetuju pembiayaan kredit yang diajukan oleh nasabahnya, sebab mereka pasti tidak mahu merugikan. Kerana itu biasanya mereka mensyaratkan jaminan harta atau pemotongan gaji serta facility insurance untuk menjamin membayar pembiayaan atau kredit tersebut. Apakah hukum seorang hamba mengerjakan haji? Jawapannya, tidak wajib seorang hamba untuk melakukan ibadah haji atau umrah. Apakah hukum memakai kerusi roda ketika haji? Hukumnya boleh dan dibenarkan oleh syarak. Apakah hukum melakukan upah haji? Hukumnya adalah harus. Apakah maksud mutawif? Mutawif adalah seseorang menjadi juru pandu dalam ibadah haji atau umrah, dan mereka menjadi rujukan utama dalam merujuk apa-apa hukum atau sesuatu perkara. Berhaji dengan hutang. Bolehkah berhaji dengan hutang? Semua ulama menyatakan bahawa orang yang tidak memiliki kemampuan keuangan tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Kerana itu, berhutang bukanlah cara yang dibenarkan oleh syarak untuk memenuhi syarat orang yang mampu melakukan haji atau umrah. Ada beberapa pernyataan fuqaha tentang hal itu. Yang pertama,
Imam Al-Shawqani berpendapat bahawa orang yang mempunyai tanggungan hutang dimakruhkan menunaikan ibadah haji dan ikut berperang jika ia tidak memiliki harta untuk membayarnya kecuali mendapat izin dari orang yang memberi hutang. Jika hutangnya ada yang menanggung, ia tidak boleh berpergian, yakni berangkat haji atau ikut berperang, kecuali dengan izin keduanya, yakni pemberi hutang dan penanggungnya. Dan jika tanpa izinnya, maka cukup dengan izin dari talib, yakni pihak yang berhak menuntut saja. Imam Maliki berpendapat bahawa seorang tidak diwajibkan hajinya dengan biaya berhutang, walaupun hutang tersebut dari anaknya, jika tidak membolehkan untuk membayarnya. Imam Ibn Taymiyah berpendapat bahawa seorang yang tidak memiliki bekal tidak dianggap istita'ah berangkat haji atau umrah, sedangkan keperluan haji dan umrahnya berasal dari pemberian orang lain, walaupun dia itu bapa ataupun anaknya. Manakala Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahawa seorang yang masih tersangkut dengan beban hutang tidak wajib untuk menunaikan haji. Para ulama berpendapat bahawa bekal yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah kelebihan harta berbanding tanggungan asalnya. Justru hutangnya terhadap individu perseorangan adalah termasuk dalam tanggungjawab asasnya, seperti juga nafkah wajib. Selain itu, hutang individu perseorangan yang bersifat jangka pendek harus diselesaikan sebelum pergi menunaikan haji. Haji dan umrah dengan diri sendiri bagi mereka yang mempunyai penyakit kronik, yakni Al-Zamanah. Ada beberapa pendapat, akan tetapi jika mengambil pendapat seperti tidak wajib jika penyakitnya kekal atau memudaratkan. Jika mampu untuk sihat akan datang, maka boleh lakukannya. Sekiranya sakit apabila berada di tanah suci, jemaah haji yang berada di tanah suci hanya boleh dibadalkan sekiranya dia sakit atau berada di hospital Arab, yakni tidak boleh ke Arafah. Membiayai perbelanjaan sebenar mengikut kadar semasa yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Bagaimana pula orang kurang upaya OKU yang sakit seperti lumpuh separuh badan? Tidak wajib melakukan ibadah haji atau umrah, akan tetapi jika lumpuhnya bersifat kekal, maka boleh dibadalkan hajinya. Jika boleh sihat dan sembuh dalam tahun yang akan datang, maka bolehlah melakukannya haji atau umrah pada tahun dia sihat. Okey, baiklah. Seterusnya masuk dalam rukun haji. Rukun haji ni ada 6, iaitu kita lihat yang pertama adalah niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting dan juga tertib. Jadi mari kita lihat persoalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan niat. Adakah sah berniat di luar bulan haji? Tidak sah haji jika dilakukan di luar bulan haji. Sebaliknya akan terjadi ihram umrah. Di manakah jemaah haji boleh memasang niat miqat? Bagi jemaah haji Malaysia, mereka yang sampai ke awal dan turun ke Madinah, mereka akan memasang niat di Bir Ali ataupun Zulhulaifah, Madinah. Bagi yang mereka naik pesawat pada gelombang yang kedua, mereka akan memasang niat mereka di betul-betul dalam pesawat, betul-betul di bawah Kornul Manazil, kawasan Kornul Manazil. Dan yang seterusnya, akhir sekali mereka boleh memasang niat jika mereka sampai awal dan menginap di hotel atau asrama yang berkaitan dengan kota Makkah daripada tempat mereka menginap, yang berdekatan dengan Masjidil Haram. Apakah boleh jemaah haji memasang niat ketika di tanah air untuk mereka berlatih, dan adakah ianya termasuk dalam larangan ihram? Bacaan atau lafaz niat yang dibaca semasa kursus haji atau umrah dikira sebagai pembelajaran dan latihan amali. Peserta tidak dianggap telah berniat umrah ataupun haji dan tidak terikat dengan larangan ihram.
amalan sebelum semasa dan selepas niat ihram. Okey. Ada 3. Pertama, sebelum kita disunatkan untuk mengarat kuku, merapikan misai, merak rambut serta janggut, menanggalkan semua bulu sama ada ketiak, ari-ari dan sebagainya. Mandi sunat, mengambil uduk, memakai wangi-wangian pada badan, memakai minyak rambut, memakai kain ihram warna putih dan solat sunat ihram. Manakala semasa niat ihram tu, kita disunatkan untuk menghadap kiblat dan berkeadaan wuduk. Dan akhir sekali, selepas kita memasang niat, kita dianjurkan dan digalakkan untuk berzikir, bertalbiyah dan sebagainya. Apakah itu talbiyah? Talbiyah adalah bacaan yang dibaca bagi jemaah haji dan umrah ketika di tanah suci. Bacanya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Dan soalan yang terakhir, bolehkah memakai ihram selain warna putih? Boleh dan tiada masalah jika memakai warna lain, tetapi dianjurkan dan disunnahkan serta mengikut sunnah Rasulullah adalah warna putih. Okey, seterusnya yang kedua, persoalan berkaitan dengan wukuf. Okey, soalannya, bolehkah berwukuf dengan menggunakan kenderaan atau berkursi roda? Boleh, tapi digalakkan untuk berjalan kaki. Walau bagaimanapun, bagi yang uzur syar'i seperti lumpur dan sebagainya, boleh digunakan kursi roda. Kedua, apakah boleh jemaah haji singgah sekejap sahaja di padang Arafah? Boleh dan tiada masalah. Walaupun sesaat, walaupun seminit, kerana ianya ibadah paling penting seperti dalam hadis Nabi SAW, Hajjatul Arafah. Haji itu Arafah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Daud, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Ini kerana wukuf merupakan tiang haji dan rukun yang paling penting. Barang siapa meninggalkannya, maka tiada haji baginya. Yang ketiga, di padang Arafah terdapat Yang ketiga, di padang Arafah terdapat sebuah bukit. Adakah kita mesti menaiki bukit tersebut untuk berwukuf? Tidak perlu dan sudah memadai berada di kawasan padang Arafah tersebut walaupun tidak naik bukit Jabal Rahmah. Yang keempat, apakah kisah di sebalik kisah wukuf ini? Ada banyak kisah dan yang paling penting yang kita tahu adalah itu semua rahsia Allah. Yang kedua, kita sering diberitahulah ataupun diingatkan bahawa dia mengisahkan tentang pertemuan Adam dan Hawa di muka bumi ini setelah Allah memisahkan mereka turunkan daripada syurga. Dan mereka akhirnya bertemu di padang Arafah. Wallahualam. Dan yang terakhir sekali adalah Allah ingin menggambarkan bahawa begitulah keadaan kita di padang mahsyar nanti, di akhirat. Bagaimana kita dalam keadaan panas terik, semua manusia berkumpul di bawah pada masa tu, dan Allah menggambarkan tentang siapa punya di dunia mereka ada pangkat, tapi pada masa tu mereka tidak ada. Kaya miskin semua sama bagi Allah. Jadi itulah gambaran dia, Allah yang menggambarkan. Sebab itulah penting untuk mengingatkan kita kesalahan kita, untuk mengingatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Dan soalan yang terakhir berkaitan adakah boleh tidur, baring ataupun duduk berwukuf di padang Arafah? Boleh dan dibenarkan serta tidak ada menjadi masalah. Apakah boleh melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf? Diperbolehkan melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf. Namun untuk menjaga keadaan kesihatan dalam rangka persiapan wukuf, sebaliknya tidak melakukan umrah berkali-kali sebelum wukuf. Mengingati Rasulullah SAW melakukan umrah 4 kali dalam 4 tahun yang berbeza. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan jemaah haji ketika persiapan 8 dan 9 Zulhijjah? Jawapannya, pada 8 Zulhijjah, jemaah haji akan berpakaian ihram dan niat haji bagi yang berhaji tamattu' di hotel masing-masing. Jemaah haji ifrad dan qiran tidak berniat haji lagi kerana mereka dalam keadaan ihram sejak di miqat saat mereka tiba. Selanjutnya, semua berangkat ke Arafah pada 9 Zulhijjah. Pada 9 Zulhijjah, jemaah haji yang
telah berada di khemah masing-masing dan menanti saat wukuf, iaitu setelah tergelincir matahari ba'dal zawal. Sambil berzikir, berdoa dan bertalbiyah. Yang ke-8, apakah jemaah haji melakukan wukuf disyaratkan untuk suci daripada hadas besar dan hadas kecil? Jemaah haji yang melakukan wukuf tidak disyaratkan untuk suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Dengan demikian, wukuf bagi jemaah haji yang sedang haid, nifas, junub dan sebagainya adalah sah. ke-9, apakah wukuf itu harus di luar kemah? Wukuf boleh dilakukan di mana saja, sama ada di luar ataupun dalam kemah, selama mana mereka berada di kawasan Arafah. Dan apakah sah hukumnya wukuf orang yang tidak sadarkan diri, yakni pingsan, disebabkan tanpa panas apa semua? Menurut Imam Malik rahimahumullah, sah wukufnya orang yang tidak sadarkan diri selama mana dia dalam keadaan ihram. Manakala menurut Imam Hanafi, Asy-Syafi'i dan juga Hanbali mengatakan tidak sah. Persoalan kedua iaitu berkaitan dengan tawaf. Yang ketiga. Persoalan yang ketiga adalah berkaitan dengan tawaf. Tawaf bagi yang uzur. Soalan yang pertama, tawaf bagi yang uzur. Bagi yang uzur, boleh, dan mereka digalakkan untuk menggunakan kursi roda di tawaf mereka yang dilakukan pada tingkat 2 sehingga tingkat 4, serta pengurus Masjidil Haram juga menyediakan skuter metik yang tersedia khusus di tingkat 3. Yang kedua, apakah setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram harus tawaf sunat? Tidak harus tawaf, hanya saja membolehkan mereka melaksanakan sebagai pengganti solat tahiyatul masjid. Apakah orang yang melakukan tawaf mesti suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Ya, setiap orang yang melakukan tawaf harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, apakah jemaah haji yang batal wuduknya harus mengulang tawafnya? Jawapannya, wajib berwuduk dan mengulangi putaran tawaf dari arah sejajar Hajarul Aswad atau mula tawaf. Sementara putaran tawaf sebelumnya adalah sah. Dia cuma tambah bilangannya, yang perlu tambah lagi. Apakah hukum ramal, yakni berlari-lari bagi lelaki pada putaran tawaf, disunatkan bila situasi membolehkannya, namun tidak disunahkan bagi perempuan? Yang keenam, apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat tawaf? Solat sunat tawaf ini adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan setelah selesai tawaf. Yang ke-7, apabila seorang yang baru tiba di Makkah, wajib untuk melakukan melakukan tawaf wukuf, tawaf kudum. Hukum tawaf kudum adalah sunat. Namun bagi yang melakukan haji tamattu', tawaf kudumnya sudah termasuk dalam tawaf umrahnya. Yang ke-8, apakah boleh jemaah haji melakukan tawaf wada setelah kembali ke hotel? Boleh jemaah haji yang telah melakukan tawaf wada untuk kembali ke hotel demi keperluan seperti mengambil barang atau membuang hajat, menunggu bas atau menghindari terik panas matahari. Tidak ada masalah. Dan persoalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan sa'i. Antara persoalan ataupun isunya, sa'i bagi yang uzur. Bagi yang uzur, boleh menggunakan kursi roda yang sa'inya dilakukan sama juga tingkat 2 sehingga tingkat 4 dan skuter metik yang tersedia pada tingkat 3. Yang kedua, apakah jemaah haji yang melakukan sa'i wajib suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Jemaah haji yang melakukan sa'i tidak wajib suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, akan tetapi disunatkan untuk suci daripada hadas. Dia cuma sunat. Apakah disyaratkan naik ke Bukit Safa dan juga Bukit Marwah ketika sa'i? Tidak disyaratkan. Jika keadaannya membolehkan dia naik serta mampu ke Bukit Safa dan Bukit Marwah, bolehlah. Tapi kalau dia tidak dapat, susah, cukup berada di kaki bukit sahajalah.
Dan yang keempat adalah apakah hukum beramal lari-lari kecil di antara dua tiang atau lampu hijau? Jemaah lelaki disunatkan untuk lari-lari lah. Maksudnya lari-lari kecil di antara dua tiang lampu ataupun dua tiang ataupun lampu hijau. Sedangkan bagi perempuan tidak disunatkan, cukup untuk mencepatkan langkahnya saja. Dan yang kelima adalah apakah dianjurkan mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika berada di bukit Safa atau Marwah? Tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua belah tangan sambil bertakbir ke arah Kaabah waktu sa'i. Tetapi dianjurkan adalah mengangkat kedua belah tangan untuk berdoa sambil menghadap Kaabah. Yang keenam, apakah ada sunat sa'i? Sa'i sunat? Tidak ada. Yang ketujuh, apakah yang dilakukan setelah melakukan sa'i dalam keadaan umrah? Hal yang harus dilakukan setelah selesai sa'i adalah mencukur ataupun memotong rambut, yakni bertahalul. Jadi keluar umrah lah. Yang ke-8, apa setiap sa'i diakhiri dengan bercukur atau memotong rambut? Ya, semua sa'i diakhiri dengan cukur kecuali dua perkara. Pertama, jemaah haji ifrat atau qiran yang memilih melakukan sa'i setelah tawaf kudumnya, sebab pada masa itu dia masih dalam keadaan ihram dan berlaku semua larangan ihram. Yang kedua, jemaah haji yang melakukan sa'i setelah tawaf ifadah apabila sudah bercukur pada saat di Mina, yakni sudah bertahalul. Okey, yang kesembilan, bagaimanakah jika jemaah haji ragu-ragu dalam hitungan tawaf atau sa'inya? Dia harus berpegang teguh pada hitungan yang lebih kecil atau mampu mengulangi yang daripada mula. Dan yang ke-10 yang terakhir, bagaimana jika jemaah haji memulai sa'inya daripada Marwah? Sah sa'inya, tetapi harus menambah satu perjalanan lagi sehingga berakhir di Marwah juga. Okey. Dan seterusnya adalah persoalan yang terakhir berkaitan dengan bercukur. Okey. Persoalan yang pertama, adakah sah jika mencukur atau menggunting di ujung rambut saja? Ujung rambut juga dikira sah untuk digunting. Okey, yang kedua, bolehkah jemaah haji lelaki berbotak licin? Boleh bagi jemaah lelaki berbotak licin, tidak berbulu ataupun rambut di bahagian kepala lah maksudnya. Sunat melakukan mata pisau atau gunting di atas kepala. Sekiranya tumbuh rambut walaupun sedikit, wujud tanda kehitaman, wajib dicukur juga. Okey, yang ketiga, jika bercukur kawasan rambut, manakah yang digalakkan? Okey, ada 4 lah yang berkaitan dengannya. Pertama, jemaah haji juga boleh bergunting di mana-mana yang difikirkan sesuai. Lebih afdal bagi lelaki mencukur habis, yakni botak licin. Namun, diperbolehkan memotong atau memindihkan rambut kepala ataupun sekurang-kurangnya memotong sebelah kanan, tengah dan juga kiri. Yang kedua, lebih afdal bagi perempuan mengumpulkan rambutnya menjadi satu, kemudian memotong ujungnya sekurang-kurangnya menjadi 3 helai rambut sepanjang jari. Dan yang ketiga, baik lelaki maupun wanita boleh menggunting rambutnya sendiri dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram. Bila tidak ada hubungan mahram, maka hukumnya haram sebab nampak aurat. Dan persoalan seterusnya, bilakah rambut orang sakit uzur boleh dipotong bagi melontar jamrah yang diwakilkannya? Menggunting rambut bagi orang yang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah melaksanakan lontar jamrah Aqabah orang yang mewakilinya tu. Hanya saja penting dicatatkan bahawa orang yang uzur belum berstatus tahallul awal sebelum memperoleh informasi kepastian daripada pelaksana lontar jamrah Aqabah yang dilakukan. Dan yang kelima adalah, bilakah waktu bercukur atau bergunting dibolehkan? Ianya boleh dilakukan separuh malam pada malam 10 Zulhijjah bagi orang mengerjakan haji dan tidak ada waktu luput untuk melakukannya. Yang kedua, masuk waktu bergunting atau bercukur bagi umrah selepas selesai sa'i. Okey, baiklah. Seterusnya bersama oleh rakan saya, Zul Afzan. Sekarang kita masuk dalam bab wajib haji.
Yang pertama, niat di miqat. Apakah yang dimaksudkan dengan ihram? Ihram adalah niat masuk atau mengerjakan dalam ibadah haji dan umrah dengan menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram. Seterusnya, di mana dimulai ihram haji dan umrah bagi jemaah haji Malaysia. Bagi jemaah haji gelombang yang pertama, miqat ihramnya berada di Bir Ali, iaitu di Zulhulaifah. Bagi jemaah haji gelombang yang kedua, miqat ihramnya yang pertama asrama haji di tanah air. Bagi yang berihram semenjak di asrama, baginya berlaku semua ketentuan dan larangan berihram selama menempuh perjalanan menuju Jeddah antara 8 sehingga 11 jam sampai tahallul. Yang kedua, di atas pesawat udara sebelum melintas di atas atau berada pada garis sejajar dengan Yalamlam atau Qarnul Manazil. Yang ketiga, di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, sesuai dengan keputusan Muzakkarah Majlis Fatwa Kebangsaan bertarikh 29 Mac 1980 yang dikukuhkan kembali tarikh 19 September 1981 tentang miqat haji dan umrah. Apakah hukumnya jika jemaah haji melewati miqat makani tanpa berihram umrah atau haji kerana lupa atau tidak tahu? Apabila jemaah haji melewati miqat makani tanpa ihram umrah atau haji, maka hukumnya wajib membayar dam isa'ah, yakni dam kesalahan, atau mengambil cara lain, iaitu yang pertama, kembali lagi ke miqat yang dilewati tadi sebelum melaksanakan salah satu kegiatan ibadah umrah atau haji. Yang kedua, mengambil miqat haji yang terdekat dengan tanah haram, bukan Tan'im, Ji'ranah dan Hudaybiyah, tetapi di Robig ataupun Jeddah. Yang ketiga, berniat ihram dari tempat dia teringat atau menyadari. Cara ini dikenakan dam denda, iaitu dam isa'ah. Apakah boleh berihram haji atau umrah sebelum sampai miqat? Boleh berihram haji atau umrah sebelum sampai di miqat. Menurut Abu Hanifah, hukumnya lebih utama. Di manakah letak miqat makani itu? Letak miqat makani ada lima tempat, iaitu yang pertama, Zulhulaifah, iaitu Bir Ali, tempat miqatnya bagi penduduk Madinah dan yang melewatinya. Yang kedua, Zuhfah, miqatnya penduduk Syam dan yang melewatinya. Yang ketiga, Qarnul Manazil, yakni As-Sa'il, miqatnya adalah untuk penduduk Najd dan yang melewatinya. Yang keempat, Yalamlam, miqatnya penduduk Yaman dan yang melewatinya. Yang kelima, Zatu Irqin, miqatnya penduduk Iraq dan yang melewatinya. Yang keenam, tempat-tempat tersebut di atas telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai miqat makani untuk berhaji atau umrah bagi penduduk dan bagi setiap orang yang melewatinya walaupun bukan termasuk penduduknya. Seterusnya, apakah Tan'im, Ji'ranah dan Hudaybiyah itu miqat haji? Tan'im, Ji'ranah dan Hudaybiyah bukan miqat haji. Ketiganya adalah miqat umrah bagi penduduk Makkah atau bagi orang mukim yang tinggal di Mekah, termasuk jemaah haji yang akan melaksanakan umrah. Boleh jemaah haji tamatu pergi ke Taif setelah memasang niat di Qarnul Manazil. Jika jemaah haji tamatu yang pergi ke Taif berniat berhaji di Qarnul Manazil, jadilah haji tersebut sebagai haji tamatuk yang tidak dikenakan dam tertib dan takdir kerana telah kembali ke miqat asal atau mana-mana miqat yang 5 untuk berniat haji. Bilakah memasang niat miqat zamani bermula? 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar dari 1 Syawal hingga seketika sebelum terbit fajar hari yang ke-10 Zulhijjah. Inilah yang dinamakan bulan-bulan haji. Tidak sah ihram haji jika dilakukan di luar bulan haji, sebaliknya akan terjadi ihram umrah. Mabit di Muzdalifah. Bilakah dan berapa lamakah jemaah haji mabit di Muzdalifah?
Mabit di Muzdalifah waktunya mulai setelah maghrib sampai terbit fajar 10 Zulhijjah dan boleh sesaat asal sudah lewat tengah malam. Apakah jemaah haji boleh tidak mabit di Muzdalifah? Yang pertama, boleh atas sebab takut terancam keselamatan diri atau harta. Yang kedua, bagi jemaah yang sihat wajib mabit di Muzdalifah, tetapi bagi yang sakit dan yang mengurus orang sakit. Yang ketiga, ataupun yang mengalami kesulitan, masyakkah, boleh tidak mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam seperti mencari pekerja atau keluarga yang hilang, sukar bermalam atau terpaksa takut ketinggalan kendaraan. Seberapa besar batu kerikil yang dibagi? Batu kerikil yang dipergunakan untuk melontar jamrah kira-kira sebesar biji buah lerak atau guli. Apakah di Muzdalifah sudah disiapkan kantung atau beg kecil untuk batu kerikil oleh maktab? Jawapannya iya. Maktab menyiapkan kantung atau beg kecil untuk batu kerikil dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah dan dibahagikan di tempat mabit. Namun jika jemaah tidak mendapat jumlah ditetapkan atau tetap ingin mengambil batu kerikil sendiri, jemaah dapat mencari kerikil di tempat mabit. Seterusnya, berapa butir batu kerikil yang diambil di Muzdalifah? Jemaah boleh mengambil 7 butir batu kerikil untuk melontar jamrah Aqabah, sedangkan untuk melontar jamrah pada hari-hari tasyrik boleh diambil di Mina. Yang kedua, boleh mengambil yaitu 49 butir bagi yang nafar awal. Yang ketiga, boleh mengambil 70 butir bagi yang akan nafar sani. Apakah batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jamrah harus dicuci terlebih dahulu? Jawapannya tidak harus dicuci. Ketujuh, bilakah jemaah haji boleh meninggalkan tapal batas Muzdalifah? Jemaah haji baru boleh meninggalkan tapal batas akhir Muzdalifah apabila telah lewat tengah malam. Bagaimanakah cara menghitung waktu tengah malam di Arab Saudi? Pertengahan malam di Arab Saudi bukan pukul 00.00, yaitu sistem waktu antarabangsa, tetapi waktu pertengahan antara waktu maghrib dan waktu fajar, yaitu subuh. Contohnya, apabila waktu maghrib jatuh pada pukul 6.55 dan waktu subuh 4.35, berarti lama malam adalah 9,5 jam. Dengan demikian, separuh malam adalah 9,5 per 2 bahagi 4 jam 45 sama dengan 4 jam 45 menit. Dengan demikian, perhitungan tengah malamnya adalah pukul 6.55 tambah 4 jam 45 menit sama dengan pukul 11.40 menit. Jadi lewat tengah malam adalah pukul 11.40 lebih 1 saat. Melontar jamrah. Apakah yang dimaksudkan dengan melontar jamrah? Melontar jamrah adalah melontar marmah, yakni tempat melontar dengan batu kerikil pada hari nahar dan hari tasyrik. Di mana letak jamrah ula, wusta dan aqabah? Jamrah ula adalah jamrah yang terletak dari arah haratul lisan. Jamrah wusta adalah jamrah kedua yang terletak di tengah-tengah antara jamrah ula dan jamrah aqabah. Jamrah aqabah adalah jamrah yang terletak di perbatasan antara Mina dan Makkah. Bilakah waktu melontar jamrah? Waktu melontar jamrah sebagai berikut. Melontar jamrah Aqabah pada hari nahar 10 Zulhijjah sebagai berikut. Waktu afdal utama setelah terbit matahari hari nahar untuk menjaga keselamatan bagi jemaah agar menghindari waktu asdaliyah kerana waktu tersebut sangat berisiko berbahaya. Yang kedua, waktu ikhtiar siang hari sampai terbenam matahari. Yang ketiga, waktu jawaz setelah lewat tengah malam 10 Zulhijjah hingga terbit fajar 14 Zulhijjah.
Yang keempat, melontar jamrah Aqabah 10 Zulhijjah sebaiknya dilakukan lewat tengah malam sampai dengan pukul 5 pagi atau pukul 2 petang sampai dengan pukul 6 petang atau memilih waktu malam dari pukul 6 petang sampai dengan pukul 12. Hindari memilih waktu melontar antara pukul 5 pagi sampai dengan 12 siang kerana sangat padat dan berisiko tinggi. Melontar jamrah pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah waktunya adalah: yang pertama, waktu afdal ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu petang sampai malam. Yang ketiga, waktu jawaz, diperbolehkan, yaitu selain waktu afdal dan ikhtiar dimulai dari terbit fajar hari bersangkutan. Bilakah waktu yang dilarang untuk melontar jamrah oleh pemerintah Arab Saudi? Ketentuan waktu larangan lontar jamrah ditetapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi dan akan diinformasikan kepada jemaah haji sebelum pelaksanaan wukuf melalui ketua kloter. Apakah 7 batu kerikil boleh sekaligus dilontarkan untuk satu jamrah? Jawapannya, tidak boleh melontarkan 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jamrah. Jika melontar 7 batu kerikil sekaligus untuk satu jamrah, maka dihitungnya hanya satu lontaran. Apakah melontar ketiga jamrah itu harus tertib dari ula, wusta dan aqabah? Jawapannya, harus tertib dari ula, wusta dan aqabah. Apabila tidak tertib, maka harus diulang dari awal. Yang seterusnya, apakah melontar jamrah boleh diwakilkan kepada orang lain? Melontar jamrah tidak boleh diwakilkan kecuali kerana uzur, baik kerana sakit atau kerana masyakkah, yakni kesusahan yang berat. Bagaimana cara mewakili melontar jamrah? Cara mewakili melontar jamrah dilakukan dengan melontar setiap jamrah untuk diri sendiri, kemudian untuk yang diwakili pada tempat yang sama. Tidak diharuskan bagi yang mewakili menyelesaikan lontaran 3 jamrah untuk dirinya kerana tidak ada dalil yang mewajibkannya. Apakah melontar jamrah boleh diakhirkan, yakni ditunda lontarannya pada hari berikut? Jawapannya, boleh apabila ada alasan-alasan darurat syar'i seperti sakit, petugas yang mengurus orang sakit, dan lain-lain. Seterusnya, bagaimana cara melontar jamrah sebagai pengganti pelontaran yang tertunda? Caranya adalah dimulai dari jamrah ula, wusta dan aqabah secara sempurna sebagai lontaran untuk hari pertama. Kemudian mulai lagi dari jamrah ula, wusta dan aqabah untuk hari kedua. Selanjutnya mulai lagi dari jamrah ula, wusta dan aqabah untuk hari yang ketiga. Apakah hukumnya bagi orang yang meninggalkan lontaran jamrah aqabah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik? Hukumnya adalah, bagi yang tidak mengerjakan jamrah aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dikenakan dam seekor kambing. Bagi yang meninggalkan 1 kali lontaran, yaitu 1 hari sama dengan 1 jamrah sama dengan 1 batu, dikenakan denda dengan memberikan makanan sebanyak 1 mud, sekitar 3/4 kilogram. Dan bagi yang meninggalkan 2 kali lontaran, dikenakan 2 mud, yaitu sekitar 1/2 kilogram kepada fakir miskin. Bagi yang meninggalkan 3 kali lontaran atau lebih, dikenakan dam seekor kambing. Bagi orang yang meninggalkan semua lontaran hari-hari tasyrik, dikenakan dam seekor kambing. Bilakah waktu yang dibolehkan melontar jamrah aqabah? Apabila terlambat tiba di Mina dari Arafah. Setibanya di Mina, terus melontar jamrah. Mabit di Mina dan Nafar. Apakah yang dimaksudkan dengan mabit di Mina? Mabit di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik, yaitu malam tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Seterusnya, apakah hukum mabit di Mina? Menurut jumhur ulama, hukumnya wajib, sedangkan menurut mazhab Hanafi, hukumnya sunnah.
Bilakah dan berapa lama mabit di Mina? Mabit di Mina dilaksanakan pada hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan malam 13 Zulhijjah. Bagi yang mengambil nafar awal, mabit di Mina pada malam 11 dan 12 Zulhijjah. Dan yang mengambil nafar tsani, mabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Apakah mabit di Mina? Apakah mabit di Mina perlu dimulai sejak waktu maghrib sesudah matahari terbenam? Jawapannya tidak harus dimulai dari waktu maghrib, asalkan boleh berada di Mina melebihi separuh malam, dengan hitungan malam dimulai dari maghrib hingga subuh. Apakah yang harus dilakukan apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik? Apabila tidak mabit di Mina pada seluruh hari tasyrik, maka wajib membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Tetapi apabila tidak mabit di Mina hanya 1 malam dan 2 malam, maka harus diganti dengan denda, yaitu 1 malam 1 mud, yaitu 3/4 kilogram beras atau makanan pokok. 2 malam 2 mud, yaitu 1,5 kilo beras ataupun makanan pokok. 3 malam membayar dam seekor kambing. Apakah yang dilakukan jemaah haji apabila dari Arafah yang seharusnya ke Mina tersesat ke Makkah? Jemaah haji yang tersesat ke Mekah menunggu sampai lewat tengah malam, kemudian melakukan tawaf ifadah, sa'i dan bersyukur. Dengan begitu jemaah sudah tahallul awal, kemudian menuju ke Mina untuk melontar jamrah Aqabah. Setelah melontar jamrah Aqabah berarti sudah tahallul tsani. Selanjutnya jemaah melaksanakan mabit di Mina. Bagaimana hukumnya mabit jemaah di Mina? Bagaimana hukumnya mabit jemaah haji di Mina atau di wilayah perluasan Mina? Hukumnya adalah yang pertama, hukum mabit di Mina pada malam hari tasyrik menurut sebahagian besar mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan sebahagian ulama mazhab Hanbali serta fatwa majlis fatwa kebangsaan adalah wajib dan bagi yang tidak mabit dikenakan dam. Namun ada sebahagian dari mazhab Hanafi, sebahagian Hanbali, sebahagian mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab Zahiri berpendapat bahawa mabit di Mina pada malam hari tasyrik hukumnya sunat. Yang kedua, mabit di perluasan kemah di kawasan perluasan Mina hukumnya sah, seperti di Mina sebagaimana pendapat para ulama Makkah dan para ulama lainnya, juga menurut ijtihad yang didasarkan pada keadaan darurat, kerana keadaan di Mina saat ini sudah penuh sesak dan kemah di perluasan Mina masih bersambung dengan perkemahan di Mina, sesuai dengan keputusan hasil muzakarah fatwa kebangsaan tentang mabit di luar kawasan Mina. Yang ketiga, bagi yang berpendapat mabit di Mina itu wajib dan perluasan kemah di Mina tidak sah untuk mabit, maka pelaksanaan mabitnya masuk ke wilayah Mina. Kemudian setelah mabit kembali ke kemahnya di perluasan Mina. Apakah yang dimaksudkan dengan nafar awal? Nafar awal adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tarikh 12 Zulhijjah setelah melontar 3 jamrah, yakni bermalam di Mina 2 malam paling lambat sebelum matahari terbenam. Apa yang dimaksudkan dengan nafar tsani? Nafar tsani adalah keberangkatan jemaah haji meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah setelah melontar 3 jamrah, yakni bermalam di Mina selama 3 malam. Seterusnya, mana yang lebih utama, nafar awal atau nafar tsani? Nafar awal atau nafar tsani sama nilainya, yang membezakannya adalah nilai ketakwaannya. Rasulullah SAW melaksanakan nafar tsani. Selanjutnya dalam tajuk tahallul. Apakah yang dimaksudkan dengan tahallul awal? Tahallul awal adalah keadaan seorang telah melakukan 2 di antara kegiatan, yaitu melontar jamrah Aqabah dan menggunting atau mencukur rambut, tawaf ifadah, sa'i dan menggunting atau mencukur rambut. Dan yang ketiga ialah tawaf ifadah, sa'i dan melontar jamrah Aqabah. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan tahallul tsani? Tahallul tsani adalah yaitu keadaan seorang jemaah yang telah melakukan 3 kegiatan, yaitu melontar jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadah serta sa'i.
Seterusnya, apakah larangan yang masih berlaku bagi jemaah haji yang sudah tahallul awal? Perbuatan yang dilarang setelah tahallul awal adalah bersetubuh ataupun jima' dan berkaitan dengan hal munakahat, yaitu hal perkahwinan. Persoalan seterusnya, bagaimana cara memotong rambut? Yang pertama, lebih afdal bagi laki-laki mencukur habis, namun diperbolehkan memotong. Yang kedua, memendekkan rambut kepala atau sekurang-kurangnya sepot, memotong sebelah kanan, tengah dan kiri. Yang ketiga, lebih afdal bagi perempuan mengumpulkan rambutnya jadi satu kemudian memotong ujungnya atau sekurang-kurangnya 3 helai rambut sepanjang jari. Yang keempat, baik lelaki maupun perempuan boleh menggunting rambut sendiri atau dengan bantuan orang lain apabila ada hubungan mahram. Bila tidak ada hubungan mahram, maka hukumnya adalah haram. Apakah perbezaan antara tahallul haji dan tahallul umrah? Tahallul haji terdiri dari tahallul awal dan tahallul tsani, sedangkan tahallul umrah hanya satu tahallul saja. Bilakah rambut orang sakit atau uzur dipotong, yakni dicukur, bagi yang melontar jamrahnya diwakilkan. Menggunting rambut orang sakit dapat dilakukan sebelum maupun setelah melaksanakan lontaran jamrah Aqabah oleh orang yang mewakilkannya. Perkara penting bahwa yang uzur belum berstatus tahallul awal sebelum memperoleh informasi kepastian pelaksanaan lontar jamrah Aqabah dilakukan. Seterusnya, meninggalkan perkara larangan ihram. Persoalan yang pertama, bagaimana bentuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan? Pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 helai kain yang tidak berjahit. Satu helai dipakai sebagai sarung dan 1 helai sebagai selendang disandangkan di bahu. Pakaian ihram tersebut bagi lelaki disunatkan berwarna putih, sedangkan bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh badan, tetapi harus terbuka bahagian muka dan kedua telapak tangannya. Persoalan yang seterusnya, apakah boleh dalam keadaan ihram menyembelih haiwan ternak untuk keperluan makan? Jawabannya boleh, kerana yang dilarang adalah berburu dan memburu binatang buruan darat yang halal serta binatang lain yang tidak membahayakan. Persoalan yang seterusnya, apa sahaja yang dilarang semasa dalam keadaan ihram? Bagi laki-laki yang dilarang adalah memakai pakaian biasa dan memakai kaus kaki atau selipar yang menutupi mata, kaki dan tumit. Selain itu, menutup kepala yang melekat seperti topi, kopiah dan serban. Bagi perempuan pula yang dilarang adalah menutup kedua tapak tangan dengan kaus tangan dan menutup muka dengan cadar. Larangan semasa ihram bagi lelaki dan perempuan adalah: pertama, memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji dan umrah. Haji atau umrah. Yang kedua, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan. Yang ketiga, memburu dan menganiayai atau membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh. Seterusnya, menikah atau menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi. Seterusnya, bercumbu atau bersetubuh. Dan yang terakhir, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata yang kotor. Persoalan yang seterusnya, apa sahaja ibadah yang boleh dilakukan oleh perempuan selama haid dalam ibadah haji? Semua ibadah boleh dilakukan kecuali solat dan tawaf. Apakah jemaah haji laki-laki atau perempuan yang sedang berihram boleh melepaskan pakaian ihramnya? Jawabannya, boleh melepas pakaian ihramnya di tempat tertutup seperti berhajat di bilik mandi atau menggantikannya kerana kotor. Apabila membuka pakaian ihram di tempat terbuka, hukumnya haram, tetapi tidak dikenakan dam. Seterusnya, apakah boleh berihram haji atau umrah sebelum sampai di miqat? Jawapannya, boleh berihram haji atau umrah sebelum sampai miqat. Menurut Abu Hanifah, hukumnya lebih utama. Seterusnya, apa hukumnya orang sakit yang dibawa ke kota Mekah sebelum dia berkeinginan melaksanakan ibadah haji atau umrah? Jawapannya, wajib memasuki kota Makkah dalam keadaan ihram, akan tetapi dianjurkan ishtirat, yakni ihram bersyarat. Apabila kerana
penyakitnya terpaksa tidak dapat menyelesaikan hajinya, maka boleh ia bertahallul melepaskan ihramnya tanpa membayar dam. Dan apabila akan melaksanakan hajinya, nanti dia mengambil miqat dari rumah sakit atau rumah kediaman. Niat ihram bersyarat adalah seperti berikut. Labaik Allahumma habban fa in habasanni habisun Allahumma famahillai haitsu habasani. Artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji, tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahallul di tempat aku terhalang itu. Apabila penyakitnya tidak membolehkan untuk melaksanakan ibadah yakni tawaf dan sa'ih, maka dianjurkan tidak perlu diihramkan setelah niat kepergian ke Mekah sebagai perawatan atau perubatan lanjut rujukan sakit. Apa hukumnya membuka kain ihram jemaah haji sakit karena alasan perawatan? Jawapannya boleh kerana darurat. Pada masa sesuai membolehkan, wajib menggunakan kembali kain ihramnya tanpa dam dan tidak perlu niat ihram lagi. Apabila tidak memungkinkan memakai kain ihram, boleh melepaskan hajinya tanpa kain ihram, akan tetapi dikenakan dam. Apakah perbezaan antara jemaah haji sakit yang memasuki kota Makkah untuk alasan perubatan dalam keadaan ihram atau tidak? Jawapannya, apabila jemaah haji sakit memasuki kota Mekah dengan keadaan ihram dan mati dalam keadaan ihram, maka dia telah mendapat pahala hajinya. Dan apabila memasuki kota Mekah tanpa ihram, maka dia mati bukan dalam keadaan hajinya. Hadis riwayat dari Ibnu Abbas. Persoalan seterusnya, apakah hukumnya orang yang sudah ihram dari miqat akan tetapi kerana sesuatu hal terpaksa membatalkan ihramnya? Hukumnya wajib membayar dam dengan memotong seekor kambing. Apakah boleh membaca talbiyah sejak dari rumah kediaman, di perjalanan dan di asrama atau hotel jemaah? Jawapannya boleh, hanya saja tidak disertai niat ihram, haji atau umrah. Pendapat lain mengatakan belum boleh kerana talbiyah merupakan bahagian dari ihram. Mana yang lebih afdal atau utama, membaca talbiyah, doa dan zikir dengan suara keras ataupun perlahan ataupun sir? Membaca doa dan zikir diutamakan dengan sir, yaitu suara tidak nyaring, tetapi membaca talbiyah bagi laki-laki diutamakan dengan bersuara keras atau nyaring, sedangkan bagi perempuan dengan sir. Seterusnya, apakah boleh berbicara dengan kata-kata kotor atau keji atau berbuat fasik sewaktu melakukan ibadah haji? Jawapannya tidak diperbolehkan. Dan apabila hal itu dilakukan, hajinya sah, tidak membayar dam atau fidyah, akan tetapi menggugurkan pahala hajinya. Seterusnya, apakah boleh laki-laki yang sedang berihram menutup kepala dengan payung? Jawapannya boleh menutup kepala dengan sesuatu yang tidak melekat di kepala seperti payung. Namun ada sesetengah pendapat mengatakan tidak boleh disebabkan menutup kepala bagi lelaki. Seterusnya, apakah boleh jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin atau sabuk? Boleh jemaah haji yang sedang berihram memakai jam tangan, cincin dan sabuk kerana peralatan tersebut tidak termasuk pakaian. Seterusnya, apakah boleh jemaah haji yang sedang ihram menggunakan ubat gigi, sabun mandi atau membunuh nyamuk dan lalat? Jawapannya boleh dan tidak dikenakan dam kerana bertujuan untuk kebersihan gigi dan merawat kesihatan, tidak untuk wangi-wangian. Demikian juga diperbolehkan membunuh nyamuk, lalat dan binatang lain yang mengganggu. Apa hukumnya menyisir rambut dalam keadaan ihram? Menyisir rambut dalam keadaan ihram dibolehkan apabila yakin tidak akan tercabut rambutnya, akan tetapi sebaiknya dihindari. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada jenis haji. Persoalan tentang jenis haji. Yang pertama, apakah itu haji batal? Haji batal itu adalah upah haji atau juga dikenali sebagai haji niyabah. Soalan yang kedua,
Persoalan yang kedua adalah apakah boleh lelaki membadalkan perempuan atau sebaliknya? Jawapannya boleh. Laki-laki boleh membadalkan perempuan dan juga sebaliknya. Dan yang seterusnya, apakah yang menjadi wakil badal haji harus keluarga? Okey, jawapannya boleh kepada sesiapa saja, tapi diutamakan kepada keluarga lah. Mana dan juga boleh juga kepada yang bukan keluarga. Namun syarat dia mesti orang yang diamanahkan itu mesti dan dia mesti pernah buat ibadah haji dulu, barulah dia boleh wakilkan. Namun juga boleh dilakukan oleh orang lain dengan cara keluarga melakukan perjanjian sesuai dengan kesepakatan orang tersebut. Dan sekarang di Malaysia, tabung haji menawarkan upah haji lah dengan lebih kurang harganya bawah 2,000 dalam lingkungan 1,800. Kita cuma perlu bayar saja. Jadi pihak tabung haji akan mengurus dia. Okey, seterusnya, apakah itu haji fardu? Haji fardu ini juga dikenali sebagai haji Islam atau haji wajib, di mana yang dilakukan setiap Muslim dan memenuhi syarat tertentu wajib seumur hidup. Yang haji kita buat kali pertama itulah haji wajib sebenarnya, ataupun haji fardu ataupun haji Islam. Dan seterusnya, apakah itu haji sunat? Haji sunat juga dikenali haji tatawwu, di mana haji yang dilakukan pada jemaah, yang mana-mana jemaah dia sudah pernah buat haji. Dia buat haji. Maka hukum dia adalah, haji bagi dia adalah sunat. Apakah itu haji nazar? Haji nazar, orang yang pernah bernazar untuk menunaikan ibadah haji kerana Allah. Dan haji qadha itu apa? Haji qadha itu adalah haji yang wajib untuk seseorang bagi mengqadha ataupun menggantikan haji fasad yang terdahulu. Okey, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran itu pula apa? Haji ifrad mengerjakan ibadah haji dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah. Haji tamattu pula adalah mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Dan akhir sekali haji qiran adalah mengerjakan ibadah haji dan umrah secara serentak, kemudian mengerjakan semua rukun haji dan wajib haji. Umrah pula dikira selesai setelah melakukan haji. Dan yang kedua, bagi haji qiran pula adalah berniat mengerjakan umrah sahaja, tetapi sebelum tawaf dia berniat haji, kemudian mengerjakan kesemua rukun dan wajib haji. Okay. Seterusnya kita masuk ke dalam tajuk dam. Soalan yang pertama, ada berapa jenis dam? Jawapannya, dam terdiri dari dua jenis, yaitu dam nusuk, yaitu sesuai ketentuan manasik, adalah dam yang dikenakan bagi orang yang mengerjakan haji tamattu atau qiran, yakni bukan kerana melakukan kesalahan. Dan dam yang kedua ialah dam isa'ah, yaitu dam yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan, yaitu melanggar aturan ihram haji atau umrah, meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah yang terdiri dari: yang pertama, tidak berihram atau niat di miqat; yang kedua, tidak mabit di Muzdalifah; yang ketiga, tidak mabit di Mina; yang keempat, tidak melontar jamrah; yang keempat, tidak melontar jamrah; yang kelima, tidak tawaf wada. Persoalan yang kedua, bilakah haiwan dam tamattu boleh disembelih? Para ulama berbeza pendapat tentang waktu penyembelihan haiwan untuk membayar dam haji tamattu seperti yang berikut. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i membolehkan penyembelihan haiwan dam setelah selesai umrah. Manakala mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat penyembelihan haiwan dilaksanakan setelah selesai melontar jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah. Seterusnya, apakah boleh membayar dam melalui bank? Jika boleh, apakah kelebihannya? Jawapannya boleh. Membayar dam dengan menyimpan sejumlah wang ke bank sesuai nilai harga haiwan yang hendak dipotong, dan memiliki beberapa kelebihan berikut ini.
Yang pertama, Bank Penerima Simpanan Dam adalah lembaga rasmi yang milik pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, sehingga accountability boleh dipertanggungjawabkan pada seseorang. Yang kedua, memiliki lajnah tibbi yang bertugas memilih binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu. Yang ketiga, memiliki lajnah syar'i atau fiqhiyah yang bertugas mengawasi dan memastikan sah penyembelihan, pembahagian dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan aspek fiqh. Harga standar sehingga mendapat jaminan keselamatan dari risiko unsur bisnis, tak jujur atau skema serta unsur penipuan. Mencapai target tepat sasaran dalam pembahagian daging. Dan yang terakhir, menumbuhkan solidariti sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Seterusnya, apakah perbezaan antara korban dan penyembelihan dam? Okey. Korban adalah penyembelihan yang berkaitan dengan hari raya korban dan hari tasyrik yang disunatkan untuk seluruh umat Islam, baik yang sedang melaksanakan haji atau tidak dapat melaksanakan, di mana sahaja termasuk di tanah air. Sedangkan dam adalah sembelihan yang berkaitan dengan amalan manasik haji, baik kerana penetapan manasik haji seperti tamattu', qiran, ataupun kerana pelanggaran dan harus dilaksanakan di tanah haram. Persoalan seterusnya, apa perbezaan akibat pelanggaran bersetubuh dengan isteri atau suami yang dilakukan sebelum tahallul awal dan sesudah tahallul awal? Okey. Jemaah haji yang bersetubuh sebelum tahallul awal, hajinya tidak sah dan wajib membayar kifarah berupa menyembelih unta serta harus mengulangi haji pada tahun berikutnya secara terpisah dari pasangannya. Sedangkan jemaah haji yang bersetubuh setelah tahallul awal, hajinya tetap sah. Namun harus membayar kifarah seperti unta menurut Imam Malik, sebahagian mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab Hanbali. Pendapat seperti kambing menurut mazhab Hanafi, majoriti mazhab Syafi'i dan Hanbali. Seterusnya, bila waktu mengerjakan puasa 3 hari? Okey, waktunya adalah selama berada di Mekah dalam bulan haji, dalam keadaan benar-benar tidak mampu berpuasa 3 hari di Makkah dalam bulan haji, maka dapat diqada atau diganti setelah kembali ke tanah air. Seterusnya, bilakah waktu mengerjakan puasa 7 hari? Puasa 7 hari dilaksanakan setelah setiba di tanah air. Seterusnya, bolehkah menyembelih korban di tanah air atas nama orang sedang haji di Mekah? Boleh dan tiada masalah. Baiklah, seterusnya saya sambung bab penting dalam ibadah haji ini yang tidak boleh dimungkiri, iaitu satu bab yang khusus fiqh wanita dalam ibadah haji yang banyak dibincangkan oleh para ulama. Okey, mari kita rungkai persoalan dan isu. Pertama, apakah syarat bagi wanita yang akan berhaji? Bagi perempuan yang akan berhaji, selain harus memenuhi syarat haji, disyaratkan pula harus ada suami atau mahram yang menyertainya. Yang kedua, siapakah yang dimaksudkan dengan mahram? Mahram adalah lelaki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan pergi haji itu. Maksudnya, adik-beradik yang haram dikahwin dia lah bagi wanita. Okey. Ketiga, apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram? Perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram selama ia diyakini terjaga keselamatannya menurut keputusan Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Yang keempat, apakah seorang isteri boleh pergi haji tanpa izin suami? Dalam bab ini ada dua pendapat. Bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, harus izin suami. Akan tetapi Imam Hanbali pula berpendapat suami tidak boleh melarang isterinya melaksanakan haji kerana dia sebagai adalah kefarduan bagi setiap Muslim apabila sudah sampai kemampuannya, kecuali haji sunat. Haji pertama, larang tidak larang, dia wajib buat. Sebab itu arahan daripada Allah, suruhan daripada Allah. Tapi bila yang dia suruh buat haji, dia buat haji sunat, bila suami tidak benarkan, maka tidak boleh. Itu bukan satu kefarduan dia. Okey, yang kelima, apakah ada penempatan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umrah? Ada.
beberapa penetapan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, iaitu pertama, perempuan menutup auratnya kecuali muka dan kedua tapak tangannya ketika ihram. Kedua, perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah ataupun berdoa. Yang ketiga, perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil, yakni ramal, ketika tawaf pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Dan yang keempat, perempuan tidak disunahkan lari kecil, iaitu ramal juga, saat melintasi lampu hijau ketika sa'i, dan tidak dianjurkan naik sampai ke atas bukit Safa dan juga Marwah. Yang kelima, yang terakhir, perempuan tidak mencukur botak rambutnya, cukup memotong sedikit 3 helai atau memotong hujung rambutnya sepanjang jari. Dan yang keenam, persoalan yang berkaitan dengan perempuan haid atau nifas harus berniat ihram. Adakah harus dia berniat ihram di miqat? Perempuan haid ataupun nifas ketika sampai miqat Makkah ni wajib berniat ihram ataupun umrah. Okey. Yang ketujuh, bagaimanakah status hukum ihram seorang perempuan yang tiba di Makkah lalu mengalami menstruasi sebelum melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah hajilah? Ihramnya tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Baginya berlaku semua larangan ihram sehingga tahallul. Okey. Yang ke-8, bagaimanakah perempuan yang belum tawaf ifadah kerana haid sedangkan rombongannya akan segera pulang ke tanah air? Sebab syarat sebelum melakukan tawaf adalah suci daripada hadas, di mana tidak sah. Dan pun kita masuk ke kawasan Masjidil Haram, kita masuk ke kawasan masjid, tidak boleh seorang wanita orang haid ataupun dalam hadas besar tidak boleh masuk ke dalam masjid, kan? Jadi ada caranya. Pertama, perempuan yang belum tawaf ifadah kerana haid, dia harus menunggu sampai suci sehingga dapat melakukan tawaf ifadah. Walaupun saat akhir dia berhenti, dia terus kena buat. Sebab tawaf untuk melakukan tawaf dan sa'i ini dia bukan sekejap, dia bukan ambil masa yang lama. Sekejap saja. Umrah dia boleh ambil dalam masa yang sekejap, boleh buat. Sebab dia tidak ada wukuf. Melainkan haji, kalau contoh perempuan itu dia tidak sempat wukuf, dia sempat wukuf tapi tiba datang haid. Tiba-tibalah dia dalam haji, dalam 5 hari jamaah haji tasyrik, haid dia berhenti. Takut dia macam dia berhenti dia berhenti dalam mau pulang, dia kena pergi haji tawaf dulu dan melakukan sa'i baru dia bertahlul. Teruskan. Yang kedua, minum ubat penunda haid atas rujukan doktor. Tapi kebanyakannya tidak menggalakkanlah. Sebab ada efek sampingannya. Okey, yang ketiga, mengamati waktu berhenti suci, iaitu tatabbu' an-naqa ketika darah haid tidak keluar dan diperkirakan cukup untuk tawaf. Maka selesai tawaf, darah keluar lagi, tawafnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. Sebab sa'i kalau kau dalam keadaan berhadas, sah. Sebab dia punya syarat bukannya dalam suci, tapi disuratkan dalam suci. Kecuali tawaf ni. Jadi tawaf kita perlu ambil kisah. Jadi kita ada kelonggaran. Jadi kalau ada sempat dalam masa berhenti sekejap, walaupun sekejap darah haid dia perlu tengok. Okey, dia kena terus buat ibadah tawaf, tu paling penting. Sebab sa'i itu dia tidak penting, dia tidak disyaratkan untuk suci. Okey, menurut mazhab Hanafi, boleh melakukan tawaf ifadah dalam keadaan haid namun dikenakan dam 1 ekor unta. Ini menurut mazhab Hanafi. Okey, menurut mazhab Hanbali pula boleh melakukan tawaf ifadah dalam keadaan haid dengan membayar seekor kambing. Dan menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tidak mensyaratkan suci sebagai syarat sahnya tawaf, kerana tawaf ifadahnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. Okey, menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ni, dia berbeza pendapat bahawa kalau tawaf tu dia tidak mesti syarat dia tidak suci lah. Okey, dan dia sah. Jadi tapi Imam Syafi'i yang berkata kita kena apa? Kita kena suci. Majority
Malaysia lebih kepada berpihak lebih memilih kita bermazhabkan Asy-Syafi'iyah ataupun mazhab Syafi'i. So kita ikutlah Imam Asy-Syafi'i. Dan apabila ada kelonggaran yang seperti dikatakan tadi, maka kita rebutlah sepantas yang boleh. Kalaupun time tu tawaf tu dia tak keluar haid seperti dah disengajakan, maka dia dikira sah juga walaupun ada tertinggal tu. Okey. Dan yang kesembilan, apa saja yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan selama berada di Arab Saudi, iaitu ketika Makkah dan juga Madinah lah khususnya. Okey, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jemaah haji perempuan sebagai berikut. Pertama, berpakaian rapi, Islamik dan menghindari pakaian tipis serta ketat. Tidak memakai make up yang berlebihan, menjaga tutur kata yang dengan baik, tidak berbohong, tidak memfitnah dan tidak mengumpat orang lain. Ini seperti biasalah mana-mana tempat pun. Menghindari berjalan berdoa dengan lelaki yang bukan mahramnya. Okey, sangat tidak dilarang. Melainkan dalam keadaan darurat ataupun dalam yang terpaksa, maka dibolehkan. Maksudnya, contohnya wanita tu dia hilang, jadi semua pun becah. Tiba-tiba dia jumpa, kebetulan yang jumpa tu pun lelaki, dia punya mutawif ke siapa, maka kalau dalam keadaan tu dia bisa mencari, boleh, tapi kena jarak lah, kena jaga tingkah laku dan jaga jarak lah. Okey, bersihkan waspada dan hati-hati terhadap perilaku orang asing yang tidak dikenali, termasuk panggilan yang aneh. Contohnya panggilan Siti Rahmah. Di Mekah sana dan Madinah, mereka suka menggelar yang perempuan daripada luar negara Siti Rahmah, dan mereka suka macam membontek lah macam tu. Jadi kita kena hati-hati. Ini pengalaman daripada para jemaah haji dan juga daripada tabung haji sendiri. Jadi perempuan dia kena jaga dan jangan tak berdaya sangat. Lepas tu, menghormati tempat-tempat ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa mengurangi kekhusyukan serta keikhlasan beribadah, seperti bersuah foto iaitu selfie di tempat-tempat tersebut untuk menjaga kesucian kota Makkah itu sendiri. Dan pemerintahan Arab Saudi mengeluarkan larangan bahawa bersuah foto di kota Makkah untuk menjaga kesucian kota itu sendiri. Okey, itu antara kita boleh ikutilah. Boleh sekadar macam jangan terlalu berlebihan lah, tapi jika boleh kita elakkan lah, sebab takut hilang rasa keikhlasan, kekhusyukan tu. So nanti akan menimbulkan timbul riak. Itu yang kita perlu jaga sebenarnya. Okey. Dan juga yang terakhir, tetap berpegang teguh pada al-ahlakul karimah, iaitu akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Okey, yang ke-10, apa saja ibadah yang boleh dilakukan perempuan selama haid dalam ibadah haji? Semua boleh kecuali solat dan juga tawaf. Yang ke-11, apakah hukumnya tawaf wada' bagi perempuan yang sedang haid atau nifas? Tidak wajib. Cukup berdoa di depan pintu Masjidil Haram dan tidak dikenakan dam. Okey, seterusnya akan saya sambung Muhammad Zul Afzan. Untuk seterusnya, kita masuk ke dalam tajuk solat, munajat dan musafir, yaitu solat berjemaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah. Apakah yang dimaksudkan solat berjemaah arba'in? Solat berjemaah arba'in adalah solat jemaah 5 waktu secara berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 rakaat. Sebanyak 40 waktu solat. Yang seterusnya, apakah solat berjemaah arba'in diharuskan berjemaah dengan imam rawatib Masjid Nabawi dan tidak boleh terputus-putus? Jawapannya, dianjurkan berjemaah dengan imam rawatib dan tidak terputus-putus, kecuali ada uzur syar'i, halangan yang dimaklumkan seperti keadaan fizikal lemah, sakit atau datang haid bagi perempuan. Apakah solat di dalam bangunan masjid sama pahalanya dengan yang solat di halaman atau dalam masjid? Jawapannya, sama saja dari sudut letak, tapi dari sudut ikhtiar tergantung usaha yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Seterusnya, apakah sama pahala orang yang solat di Masjidil Haram dengan orang yang solat di masjid lain di Tanah Haram? Pada dasarnya, semua masjid yang berdiri di atas Tanah Haram hukumnya masjid yang fadilatnya sama dengan Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram pahalanya
100.000 kali ganda. Adapun di Masjid Nabawi Madinah pahalanya 1000 kali ganda. Seterusnya, apa tata cara melaksanakan solat jamak? Jamak qasar, zuhur dan asar di Arafah sama halnya dengan di tempat lain. Jawapannya sama saja, tidak ada perbezaan. Seterusnya, apakah orang yang sedang melakukan tawaf dan sa'i harus menghentikan apabila datang waktu solat wajib yang dilakukan berjamaah? Okey, bagi yang berpendapat solat wajib berjamaah fardu ain berhenti dari sa'i dan dilanjutkan kembali setelah selesai solat berjamaah. Sedangkan bagi yang berpendapat fardu kifayah, sa'i boleh diteruskan apabila keadaan membolehkannya. Di manakah letak multazam dan apa hukumnya munajat di multazam? Multazam adalah tempat yang terletak di antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Hukumnya adalah sunat apabila keadaan membolehkan. Bagaimana cara munajat di multazam? Munajat di multazam dapat dilaksanakan dengan merapatkan badan di multazam apabila membenarkan. Kalau tidak membenarkan, dapat dilaksanakan dengan cara mengambil tempat seakan di depan multazam atau tempat yang searah dengan multazam. Seterusnya, bilakah munajat di multazam dilaksanakan? Munajat di multazam disunatkan setelah tawaf serta dapat dilakukan bila-bila sahaja. Apa dan di mana letak makam Ibrahim dan apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di makam Ibrahim? Makam Ibrahim adalah batu tempat berpijak Nabi Ibrahim AS saat membina Ka'bah dan terletak antara rukun Hajar Aswad dan rukun Syami berbentuk sangkar burung, dan di atas batu tersebut ada bekas telapak kedua kaki Nabi Ibrahim AS. Jemaah boleh melakukan di belakang makam Ibrahim seperti solat sunat tawaf setelah selesai tawaf, kecuali pada waktu datang solat fardu serta digalakkan berdoa di sana. Apa dan di mana letak Hijr Ismail dan apa saja ibadah yang dapat dilaksanakan di dalam itu? Hijr Ismail adalah bahagian bangunan dari Ka'ab yang terletak antara rukun Syami dan rukun Iraqi yang ditandai dengan tembok berbentuk setengah lingkaran. Di antara Hijr Ismail merupakan tempat mustajab. Di sini dapat melakukan solat sunat, berzikir dan berdoa. Sunat-sunat di Hijr Ismail tidak ada kaitannya dengan tawaf. Dapat dilakukan bila-bila sahaja, namun kecuali solat fardu. Apa keutamaan solat di Hijr Ismail? Keutamaan solat di Hijr Ismail adalah sama dengan solat di dalam Ka'bah, namun tidak sah tawafnya jika bertawaf di dalamnya kerana termasuk sebahagian binaan Ka'bah. Apakah hukum musafir bagi yang melakukan ibadah haji? Hukum musafir adalah wajib. Bagaimana solat ketika dalam pesawat? Solat boleh dilakukan dengan secara jamak atau qasar atau kedua-duanya, dan bagi kiblatnya pula dibenarkan menghadap mana-mana bahagian untuk solat. Bagaimana solat bagi jemaah haji? Terdapat 3 cara solat bagi jemaah haji, iaitu solat qasar tanpa jamak, qasar bagi solat 4 rakaat sahaja. Yang kedua, jamak tanpa qasar, iaitu jamak solat zuhur dan asar serta jamak solat bagi solat maghrib dan isya. Dan akhir sekali adalah perkongsian permasalahan ataupun isu berkaitan dengan fiqh COVID-19 khusus dalam bab ini, iaitu fiqh COVID-19 bukan saja solat tetapi untuk ibadah haji juga. Jadi mari kita lihat. Pertama, bagaimana ibadah haji tahun ini berlangsung. Baiklah, saya bacakan. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dan Menteri Hal Ehwal Islam, Dakwah dan Panduan Arab Saudi menghubungi Jabatan Perdana Menteri JPM Hal Ehwal Agama Islam yang memaklumkan bahawa acara manasik haji, iaitu ibadah haji untuk tahun ini tidak akan dibuka kepada jemaah haji luar, tetapi hanya dibuka untuk warga dalaman
dan warga asing yang terpilih yang sudah berada tetap di Arab Saudi disebabkan oleh pandemik COVID-19 pada tahun ini. Yang kedua, adakah negara lain juga turut menangguhkan ibadah haji tahun ini? Dengan merujuk daripada negara lain, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, maka saya mengambil dan menyimpulkan bahawa dengan kedudukan masa ini mendorong beberapa negara serantau yang paling dekat dengan kita, ASEAN lah, seperti Indonesia, Brunei, Singapura, Cambodia ataupun Kamboja dan Thailand untuk mengumumkan penangguhan pengantaran jemaah haji bagi tahun ini. Yang ketiga, status negara Malaysia dalam ibadah haji. Status ibadah haji di negara ini berdasarkan keputusan yang telah diumumkan oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama yang mewakili kerajaan Malaysia dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengenai penangguhan pelaksanaan ibadah haji musim tahun 1441 Hijrah bersamaan tahun 2020 Masihi adalah ditangguhkan. 4. Aspek yang dinilai untuk menangguhkan ibadah haji pada tahun 1441 Hijrah bersamaan tahun 2020 adalah pertama, kewajipan Muslim haji berdasarkan istita'ah, yakni kemampuan, berdasarkan dalil dalam surah Ali Imran ayat 97. Begitu juga dengan pendapat ulama lain dengan istilah istita'ah, seperti Ibnu Manzur dan Ibnu Barri, lihat lisan Al-Arab. Yang kedua, Al-Zubaidi menukilkan dalam Al-Raghib, lihat Taj Al-Arus. Okey, lepas tu yang ketiga, Imam Al-Qurtubi juga berdasarkan hadis Khaisama yang merujuk kepada Al-Jami' lil Hakam Al-Quran. Yang keempat, Syekh Muhammad Rashid Ridha menafsirkan istita'ah, lihat tafsir Al-Manar. Lepas tu Syekh Al-Maraghi menyeraikan faktor istita'ah, lihat tafsir Al-Maraghi. Okey, selepas itu yang keenam, Al-Fayyumi mentafsirkan makna istita'ah dalam kitab Al-Misbah Al-Munir, dan tafsir yang sama dikemukakan oleh Ibnu Athir dalam An-Nihaya fil Gharib Al-Hadith wal Athar, lihat Al-Misbah Al-Munir, dan juga An-Nihaya fil Gharib dalam Al-Hadith wal Athar. Dan banyak lagi ulama menyebut dalam kitab-kitab berkaitan dengan yang bersangkut paut. Mereka mengijtimakan, mereka berijtihad bahawa boleh digunakan dalam istilah istita'ah itu untuk menangguhkan ibadah haji. Kedua, perkara yang dilihat adalah penangguhan ibadah haji kerana keuzuran. Ulama berpendapat menurut pandangan muktamad dalam mazhab Asy-Syafi'i, ibadah haji termasuk dalam kategori wajib muwassa oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syahar Al-Muzahab, lihat dalam Al-Hajj wal Umrah Ahkam Fiqhiyah Sadira an Al-Mazhab Al-Syafi'i wa Baqiyah Al-Mazahib Al-Arba'ah dalam muka surat 10 hingga 11. Okey, yang kedua, seorang penyelidik bernama Ibrahim Muhammad telah melakukan kajian pada Februari 2020 dan mendapati bahawa pelaksanaan ibadah haji ini pernah ditangguhkan selama 40 kali sepanjang sejarah Islam. Mereka mengambil sejarah sirah-sirah yang pernah berlaku. Selepas itu, mantan mufti Mesir Syekh Dr. Ali Jum'ah berpendapat bahawa berdasarkan penyidikannya juga, sama juga musim haji pernah ditangguhkan, tapi beliau berpendapat bahawa 22 kali. Okey, aspek yang seterusnya, ketiga yang dilihat adalah tanggungjawab pemerintah menurut ulama. Pertama, menurut Syekh Wahbah Al-Zulail, membawa pandangan mazhab Hanafiyah yang meletakkan bahawa antara syarat kemampuan atau istita'ah dari sudut fizikal adalah tiada larangan daripada pemerintah yang zalim untuk keluar menunaikan haji. Lihat Al-Fiqh Al-Islami Aditullah. Okey,
Dan seterusnya, daripada Syekh Abdul Wahab Khalaf membawakan beberapa tafsiran berkenaan dengan siyasah syariah. Lihat al-siyasah al-syariah muka surat 6 hingga 7. Lepas itu, dan yang perkara yang dilihat juga adalah keputusan pemerintah terhadap isu penangguhan haji semasa penyebaran COVID. Yang ini soalan yang terakhir. Di mana keputusan ini dalam menetapkan suatu keputusan, pemerintah sentiasa mengambil kira kemaslahatan umum masyarakat dalam kaedah menyebut, iaitu dasar pemerintah terhadap rakyatnya hendaklah berasaskan kepada maslahat. Maksudnya al-imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Itu konsep yang digunakan dalam isu penangguhan COVID-19 untuk ibadah haji. Di mana lihat dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah jilid 2 dalam muka surat 308. Okey, seterusnya, tindakan drastik yang diambil oleh pihak kerajaan bagi menyekat sebahagian perkara adalah berdasarkan maslahat dan kepentingan umum, maslahatan rakyat, agar dapat mengurangkan risiko penyebaran COVID-19 daripada bertambah lebih teruk. Seterusnya, perubahan hukum taklifi, iaitu harus, menurut Imam Al-Zarkashi rahimahumullah mengatakan bahawa hukum harus boleh berubah mengikut kepada situasi tertentu. Lihat dalam kitab Al-Bahr Al-Muhith jilid 1 muka surat 365. Seterusnya, menurut Imam Al-Qarafi, para ulama mazhab bersependapat bahawa hukum hakam yang boleh berubah dengan perubahan masa dan perilaku manusia adalah hukum hakam yang bersifat ijtihad, berlandaskan kepada qiyas dan maslahatan ataupun maslahat. Maka ini yang dimaksudkan dengan kaedah tidak mengingkari perubahan hukum hakam dengan perubahan zaman. Okey, di mana dia mengatakan bahawa perubahan hukum hakam adalah berubahnya zaman dan juga tempat. Lihat Al-Furuq jilid 1 muka surat 176. Dan seterusnya adalah apabila berada dalam situasi darurat, para ulama berpendapat menurut Syekh Wahbah Al-Zuhail lihat dalam Nazariyah Ad-Darurah Al-Syar'iyah muka surat 68 hingga 72, Al-Ashbah wal Nazair oleh Imam Suyuti halaman 178. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah oleh Muhammad Sidki bin Ahmad Al-Burnu muka surat 482 hingga 483. Dan dia juga Al-Qa'idah Al-Fiqhiyah dalam kitab Dadar Yuzal. Selain itu juga, yang kedua, Syekh Al-Zarqa berkata, mudarat, berkaitan dengan mudarat, lihat dalam kitab Syara' Al-Qawaid Al-Fiqhiyah buka surat 207. Dan juga seterusnya, lihat hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 5782, hadis riwayat Muslim, hadis yang ke 2218, dan hadis riwayat Imam Ahmad dan 21,860, yang bermaksud, jika kamu mendengar penyakit taun melanda di suatu kawasan, janganlah kamu masuk ke dalam kawasan tersebut, dan jika kamu berada kawasan tersebut, maka janganlah kamu keluar dari situ. Tindakan kuarantin atau sebarang sekatan agar penyakit atau wabak tidak tersebar. Konsep dia adalah kuarantin ataupun lockdown yang digunakan dalam hadis tersebut, yang diriwayatkan oleh 3 hadis oleh para pakar hadis, di mana lihat juga dalam kitab Al-Bidayah wan Nahiyah dalam jilid 3. Okey, seterusnya adalah perbincangan Al-Alamah Al-Muhaddits Syekh Muhammad Al-Awwamah di Istanbul, Turki pada Isnin 27 Januari 2020 membincangkan tentang hal ini juga. Dan yang terakhir adalah lihat dalam Al-Daruriyah Al-Khamsah
dalam maqasid syariah, yang dalam mana kitab itu adalah Ta'lil al-Ahkam dalam muka surat 282, dan juga kitab Al-Mustafa min Ilmi Usul dalam kitab 217. Okey. Seterusnya, kerajaan juga dalam ini juga isu yang timbul adalah pernahkah kota Makkah ini ditutup? Okey, sebenarnya pernah, seperti kita imbas tadi, bahawa sebanyak ada yang mengatakan 40 kali, ada yang mengatakan 22 kali. Tapi saya lihat dan saya memilih pada 40 kali lah, di mana saya sendiri buat pendidikan bahawa banyak juga yang berkaitan dengannya. Bukan dari segi aspek politik, malah tak, penyakit juga pernah berlaku menyebabkan kota Makkah ditutup. Contohnya pada larangan pada tahun 1814 masih pada abad ke-18 menyebabkan penyakit seperti penyakit kulit seperti penyakit kusta dan juga lepra. Wabak Hindi pada 1831 Masihi, 3/4 daripada jemaah haji meninggal. 6 tahun selepas itu muncul lagi pada tahun 1837, Masjidil Haram ditutup. Dan seterusnya, wabak kolera pada tahun 1846 Masihi, dia turut berlarut sehingga 1850, 1865, 1883 sehingga 1892. Selepas itu itu berlaku penutupan kota Makkah. Lepas itu penduduk Hijaz menjadi pelarian ke Mesir pada tahun 1858 Masihi disebabkan kerana wabak yang begitu parah yang menyebabkan kematian di Arab, dan Mesir membina pusat kuarantin di daerah Bir Anbar, Mesir. Dan seterusnya pada tahun 1864 Masihi, di mana wabak juga berlaku menyebabkan ramai kematian. Dalam satu hari saja 1,000 penziarah meninggal. Yang ini di mana bermula daripada bermula pada Madinah penyakit ini merebak. Dan akhirnya Mesir menghantar doktor dan juga pakar, lalu mereka membina pusat kuarantin di sepanjang jalan Mekah dan juga Madinah. Lepas itu berlaku lagi wabak kolera pada tahun 1892. Ramai mati, mayat bergelimpangan daripada Arafah sampai ke Mina. Makkah, Masjidil Haram terpaksa ditutup. Lepas itu wabak typhus pada tahun 1895 di Madinah berlaku juga. Kota Makkah juga terpaksa ditutup. Wabak meningitis iaitu pada 1987 seramai 10,000 orang terjangkit. Dan juga yang baru kita tahu seperti COVID-19 ini, nama asalnya adalah belum dikenal pasti dan orang masih menganggap temeh. Dia dikenali sebagai 2019 and COVID, di mana 2019 itu maksudnya novel, bersikap baru. CO tu maksudnya corona, V tu maksudnya virus. Lalu setelah dikenal pasti dan mereka mengesahkan bahawa namanya ditukar menjadi COVID-19, CO corona, V virus, D disease 2019, COVID-19 sepada tahun yang dijumpainya. Namun penyakit ini, coronavirus sebenarnya sudah lama dikenal pasti. Namun mereka menganggap itu sebagai penyakit yang biasa. Maka juga pada masa tahun 2012, kota Makkah ada satu penyakit adik-beradik kepada ini penyakit COVID-19, iaitu namanya MERS-CoV ataupun EMC/2020. Kurungan HCoV EMC 2012, di mana nama penyakit ini secara saintifiknya Middle East Respiratory Syndrome, di mana H itu adalah Human Coronavirus, EMC adalah Erasmus Medical Center, di mana penyakit ini menyerang daripada unta dan juga kelawar. Dan ada satu kes, walaupun penyakit ini sudah tiada dan tidak kematian dan kota Makkah tidak ditutup, tapi jemaah haji akan diberi satu suntikan lah sebelum melakukan haji. Menurut tabung haji lah, mereka diberi suntikan dan juga
kehilman daripada ibu saya untuk mengelakkan daripada kena ini penyakit. Ini disebabkan ada setengah jemaah haji ni dia minum air kencing unta macam yang benda-benda pelik, makan daripada apa. Jadi ada setengah penyakit daripada haiwan. Jadi mereka makan tanpa mereka sedari mereka telah terjangkiti. Pada tahun 2018 pada tahun 2018 kes pertama kes tu sudah hilang, tapi ada juga jemaah haji yang pernah datang jemaah umrah pernah datang ke Malaysia nak balik ke tanah air dan dijangkiti. Jadi maksudnya di sini kita perlu lihat bahawa wabak sentiasa berlaku. Penyakit ini bukan satu bala tetapi suatu teguran, kalau saya suatu ujian bagi kita. Adakah kita bagaimana wabak ni? Adakah umat Islam ini bersatu? Bagaimana wabak ini? Adakah kita masih melanggar perintah Allah? Allah memberi kita ujian untuk kita bersatu padu, untuk kita sedar, untuk kita sesama meningkatkan diri ketakwaan kepada Allah. Walaupun pada zaman moden ini tidak kemungkinan Allah akan menurunkan ujian kepada kita. Macam mana canggihnya pun, bagaimana moden pun kita, tapi Allah akan menguji kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhir sekali, menurut daripada fiqh COVID-19 ini, saya rujuk daripada bayan daripada doktor daripada jabatan Jabatan Perdana Menteri Ahli Wal Agama Dr. Zulkifli Dato' Tan Sri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Beliau mengatakan bahawa kerajaan dengan penuh berat hati terpaksa mengumumkan penangguhan pelaksanaan ibadah haji pagi tahun 1441 Hijrah bersamaan tahun 2020 Masihi, di mana semua ini telah diputuskan mendengar pandangan daripada Kementerian Kesihatan KKM selaku golongan pakar dalam menilai satu sudut implikasi kesihatan serta kerjasama daripada Majlis Keselamatan Negara MKN, iaitu institut yang menyelaras semua tindakan dalam menangani COVID-19 termasuk kawalan sempadan dan juga Lembaga Tabung Haji LTH sebagai institut yang menguruskan pelaksanaan haji di Malaysia. Kami kata Tan Sri, kami juga sandarkan alasan dan hujah yang tadi saya sebut tu dengan persetujuan daripada ahli-ahli mesyuarat jawatan kuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi ahli wal agama Islam kebangsaan selaku pakar agama dan dalam mengeluarkan hukum secara ijtihad jama'i. Kami juga sandarkan alasan hujahan kami dengan persetujuan Majlis Mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Khas Majlis Kebangsaan bagi ahli wal, yang mana mereka para mufti dari setiap negeri juga akan digumpul mereka punya fatwa. Dan justru mesyuarat jawatan kuasa khas yang MKI kali ke-6 ini bersidang 9 Jun pada tahun 2020 melalui sidang video di Kompleks Islam Putrajaya mengambil ketetapan bahawa pelaksanaan ibadah haji adalah ditutup pada tahun 2020 ditangguhkan berikutan penularan COVID-19. Walau bagaimanapun jemaah haji telah ditawarkan pada tahun 1441 Hijrah ataupun 2020 masih akan diberi keutamaan penggiliran dalam tahun 1442 Hijrah ataupun tahun 2000 masih, iaitu pada tahun ini. InsyaAllah kita doa ramai-ramai supaya COVID-19 ini Allah angkat daripada muka bumi ini, Allah angkat ujian ini daripada kita. Okey, baiklah. Saya Muhammad Iskandar Saidum dan juga wakil pada rakan saya Muhammad Zul Abzal ingin mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kasar bahasa. Jika kamu tidak faham boleh tanya saya ataupun saya salah. Siapa pun saya minta maaf yang baik daripada yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Apapun, kita semua masih belajar dan sentiasa belajar menuntut ilmu. Jika kekurangan bolehlah tanya secara direct. Apapun, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.